Hentikan intimidasi, bantah harga barang naik. Biro Undang-Undang Amanah Kanun menganggap tindakan menyiasat pemimpin yang terbabit dengan flash mob di seluruh negara pada 1 Julai lalu berhubung kenaikan harga barang yang tidak terkawal di negara ini sebagai satu intimidasi. Antara yang disiasat termasuk Presiden Amanah Muhammad Sabu, Ketua Amanah Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah, Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda dan Ketua Pemuda Keadilan Adam Adli Abdul Halim serta beberapa penyokong yang terbabit. Menurut Peguam Kanun Fadli Umar Aminul Huda, lanjutan daripada siasatan ke atas Muhammad, pihak polis telah hadir ke Wisma Parti Amanah Negara di Jalan Kuching, Kuala Lumpur. Kedatangan pihak polis adalah dibuat tanpa sebarang pemberitahuan awal, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata seorang pegawai Wisma telah dipanggil untuk hadir ke Bukit Aman untuk merekodkan keterangan. Bagaimanapun, ujar beliau, pihaknya akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak PDRM dan percaya bahawa pihak PDRM hanya menjalankan arahan sahaja. Kami juga percaya sepatutnya pihak kerajaan memfokuskan pada usaha memerangi sedikit minyak paket serta jenayah lain yang berkait rapat dengan kenaikan harga barang dan bukannya sibuk untuk menghalang dan mendiamkan suara dan resah hati rakyat, bidasnya. Berhubung tindakan pihak berkuasa itu, Kanun menegaskan kami mengecam tindakan intimidasi yang terus dilakukan oleh pihak kerajaan BNPN pada hari ini walaupun isu yang diperjuangkan khususnya oleh amanah ini adalah bagi kepentingan rakyat keseluruhannya iaitu berkaitan kenaikan harga barang. Demikian dilakukan oleh kerajaan yang berkuasa bukan dipilih oleh rakyat tetapi merampas kuasa. Kononnya, langkah Sheraton pada 23 Februari 2020 itu merupakan langkah kanan. Lebih parah ketika itu, PH berani membuat kenyataan yang mencabar kedudukan Islam, Raja-Raja Melayu, Hak Istimewa Bumiputra dan beberapa asas dalam perlembagaan yang lain. Semuanya berlaku sebaik sahaja mereka melangkah masuk ke Putrajaya, kata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang diterbitkan di Harakah Daily pada 7 Mac 2021. Tomahan itu terus dicanang bertali arus walaupun tanpa bukti yang nyata oleh pemimpin PAS seperti kata Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, Datuk Dr. Muhammad Fazil Hassan. Sepanjang 22 bulan pentadbiran negara di bawah Pakatan Harapan, kita cukup sesak nafas. Kita dapati banyak dasar yang diperkenalkan merugikan orang Melayu dan Islam. Katanya yang juga Exco Kerajaan Kelantan pada persidangan Dewan Undangan Negeri pada 30 Mac lalu dipetik Harakah Daily. Kenyataan yang membawa maksud yang sama turut dizahirkan oleh Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Abdullah untuk menjelaskan mengapa PAS mahu bekerjasama dengan UMNO. PAS juga memikirkan kepentingan ummah kerana mahu halang Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Mengikut pengalaman sebelum ini, sudah perit 22 bulan dengan Pakatan Harapan. Katanya dipetik Berita Harian 11 Mei lalu. Sedangkan di zaman Pakatan Harapan di Putrajaya, Kerajaan PAS Kelantan mendapat sumbangan 400 juta ringgit. Terus kepada mereka yang tidak pernah berlaku di zaman UMNO, BN memerintah di Kerajaan Persekutuan. Inilah fitnah akhir zaman apabila kata-kata pendusta dibenarkan, percakapan orang yang benar didustakan, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Menarik juga untuk rakyat tahu berapa ramai pemimpin UMNO dan PAS yang dipanggil ke Bukit Aman setelah mereka berdemonstrasi semasa 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir negara. Sama-sama kita hayati amaran daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 19. Balasan bagi orang yang suka membuat fitnah maksudnya sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman. Mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang demikian, surah An-Nur ayat 19. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.